Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عاله من سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan, pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Semoga kita dapat manfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang selalu bersyukur, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kita punya sesi kepentingan amalan solat. Hari ini adalah merupakan sesi yang keempat daripada sesi kepentingan amalan solat. Yang sebelum ini kita telah bicarakan pun masih lagi dalam berkenaan dengan kelebihan, kepentingan dan kelebihan amalan solat. Dan hari ini kita akan sambung masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu berkenaan dengan kelebihan dan kepentingan amalan solat itu sendiri. Saya ingin sebut hanya sebelum ini, yang sebelum ini kita telah membicarakan tentang solat itu merupakan sendi agama ataupun rukun di dalam Islam. Rukun dalam agama Islam. Itu menunjukkan solat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, solat itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, seperti mana minggu yang sebelum ini saya beritahu bahawasanya solat itu adalah merupakan perkara yang selalu dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi perkara-perkara yang berat, perkara yang sulit. Pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ataupun mengerjakan solat. Hari ini kita akan teruskan seperti biasa. Saya akan baca hadis seperti mana saya sebutkan sebelum ini. Syekh Maulana Muhammad Zakaria disusun kitabnya, ketiak beliau dengan hadis-hadis, kemudian disusuli dengan penerangan daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rajulani min bali hayyin min Quda'atah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akharu sanatan. قال طلحة بن عبيد الله فرؤيت الجنة فرأيت فيها المؤخرة منهما أدخل قبل الشهيد فعجبت ذلك فأصبحت فذكرت لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6,000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة. Yang mana terjemahannya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya, dua orang daripada kabilah Bali, yakni dari satu kampung di Quda'ah, telah masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka telah mati syahid dan seorang lagi telah meninggal dunia setahun kemudian. Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, saya telah melihat dalam mimpi bahawa orang yang mati kemudian itu telah dimasukkan ke dalam syurga lebih dahulu daripada sahabatnya yang mati syahid. Perkara itu amat menghairankan saya. Saya kurang pasti sama ada saya sendiri atau orang lain yang menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah dia, yakni orang yang telah meninggal dunia kemudian itu telah berpuasa lebih sebulan di bulan Ramadan selepasnya dan mengerjakan solat 6,000 rakaat
dan sekian banyak rakaat solat dalam masa setahun. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Imam Ibnu Majah, kisah ini diterangkan dengan lebih jelas lagi bahawa Saidina Talha sendiri yang telah menceritakan mimpinya. Dua orang daripada satu kabilah telah datang menemui Rasulullah SAW lalu memeluk Islam secara serentak. Salah seorang daripada mereka bersemangat dan seorang yang pemberani, tapi akhirnya mati syahid dalam satu peperangan. Seorang lagi sahabatnya telah meninggal dunia setahun kemudian. Saya, iaitu Sayyidina Talha bin Ubaidillah, saya telah melihat dalam mimpi bahawa saya berdiri di hadapan pintu syurga. Kedua-dua pemuda tadi juga berada di situ. Seorang datang dari dalam syurga dan telah memberi izin kepada orang yang mati setahun kemudian itu supaya memasuki syurga. Tidak lama kemudian, datang pula seorang dari dalam syurga lalu mengizinkan yang mati syahid itu masuk dan memberitahu kepada saya, kamu boleh pulang, masa kamu belum tiba lagi. Keesokan paginya saya menceritakan mimpi itu kepada orang ramai. Kesemua mereka berasa hairan dan bertanya-tanya sebab si mati syahid itu diberi izin memasuki syurga selepas orang yang mati setahun kemudian. Orang ramai berpendapat si mati syahid itu sepatutnya terlebih dahulu memasuki syurga. Akhirnya mimpi itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu perlu berasa hairan tentang perkara itu? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati syahid itu ialah orang yang bersemangat dan berani. Sebaliknya orang yang masuk syurga lebih awal ialah pemuda yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu dapat beribadah lebih setahun? Para sahabat menyahut, benar. Rasulullah SAW bersabda lagi, bukankah orang itu telah berpuasa lebih sebulan di bulan Ramadan? Para sahabat menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda lagi, bukankah dia telah melebihi sekian banyak sujud dalam solatnya sepanjang masa setahun? Para sahabat menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda, oleh itu perbezaan antara kedua mereka seperti langit dan bumi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam hadis ini jelas tentang kelebihan solat itu sendiri. Dua orang, saya cuba pendekkan, dua orang sahabat masuk Islam serentak di hadapan Nabi SAW. Seorang ini meninggal dunia dalam peperangan. Seorang selepas tahun baru meninggal, kawannya. Tapi Sayyidina Talha bin Ubaidillah adalah merupakan sahabat yang dijanjikan syurga, asyar mubasyarah. 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga, salah satunya Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Talha bin Ubaidillah juga merupakan biras kepada Nabi SAW. Biras. Maksudnya beliau berkahwin dengan isteri Rasulullah, sama ada kakak ataupun adiknya. Jadi Sayyidina Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat orang yang mati syahid masuk syurga lewat sedikit berbanding kawannya. Dia rasa hairan. Dan sahabat-sahabat lain pun yang diceritakan rasa hairan. Sebab apa? Para sahabat mereka tahu tentang kelebihan apa? Kelebihan orang yang mati syahid fi sabilillah. Antara kelebihan orang yang mati syahid ialah yang fi sabilillah, yang benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak titisan darah yang pertama yang jatuh ke bumi. Kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan bahawasanya orang yang syahid fi sabilillah ini, mereka akan rasa tenang dan aman dalam kubur. Di akhir nanti mereka dapat tempat yang utama. Darah-darah mereka, bila mereka bangkit nanti daripada mahsyar, mereka akan ada nampak kesan-kesan darah, dan darah itu bau wangi, bau kasturi. Dalam hadis disebutkan. Dan banyak lagi kelebihan orang yang mati syahid ini. Antara mereka senantiasa dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum majma'in mengatakan bahawasanya sepatutnya dia terkuman syahid memang kelebihan ni banyaklah.
Kenapa orang kawannya yang 1 tahun kemudian itu masuk syurga terlebih dahulu? Maka Nabi SAW kita beritahu bahawasanya kan orang kawan tu, kawannya dia ada hidup lebih setahun dan dia telah melaksanakan solat 6,000 rakaat lebih. Macam mana boleh Nabi macam mana Nabi bagi tahu dia telah solat setahun 6,000 rakaat lebih? Iaitu para ulama mengatakan bahawasanya kalau satu hari ada berapa rakaat tuan-tuan solat fardu? Ada 17. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat. Maka semuanya jumlahnya 17 rakaat. Dalam sebulan ada, ikut kiraan Islam, ada 29 hari, ada 30 hari. Kalau setahun dia punya kiraan dia mencapai 6,000 rakaat lebih. Maka Nabi beritahu bahawasanya tidakkah beliau telah solat, maksudnya beliau menjaga solat fardu di samping solat-solat yang lain. Kemudian beliau juga dapat berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu kelebihan bulan Ramadan, setiap perkara yang fardu antara kelebihan bulan Ramadan ni, amalan kita laksanakan bulan Ramadan, setiap amalan-amalan fardu ditingkatkan sampai ke 70 kali ganda. Dan itulah antara kelebihan. Jadi sahabat ini dia ada masa yang lebih, maka dia telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawasanya dalam riwayat yang lain, perbezaannya langit dan bumi. Jadi para jemaah sekalian, ini antara kelebihan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di dunia ini selagi kita masih hidup. Inilah masa yang terbaik. Inilah masa-masa ataupun peluang keemasan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kita ibadah kita, solat kita, puasa kita yang wajib. Yang baik, dan juga sebaiknya juga kita memelihara perkara-perkara yang sunat ini para jemaah sekalian adalah untuk diri kita sendiri. Kita solat bukan untuk Allah, kan? Allah tak berhajat langsung kepada solat kita. Kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari demi hari itu kat dunia ini adalah merupakan peluang kita untuk kita perbaiki kita punya kehidupan kita selepas kematian. Ada seseorang rasa bila kita rasa diuji, dia rasa macam ada sebagian orang lah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian, dia rasa lebih baik mati je lah, kan. Lebih baik aku meninggal dunia, kan. Tak naklah hidup lagi kat dunia. Sebab apa? Macam-macam ujian ada, macam-macam masalah ada. Sebenarnya tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua sebenarnya adalah daripada bisikan syaitan. Kadang orang kata tak, tu diri saya sendiri. Ada orang kata gitu. Dia kata ini bukan bisikan syaitan ni. Yang memang bisikan syaitan kita tak boleh dengar. Tapi dia sebenarnya dia terus bisik, terus masuk dalam hati kita. Daripada situ timbulnya perkara was-was, timbullah ilham yang tidak baik. Manusia itu ada dua bisikan ataupun ilham lah. Satu daripada malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan, satu daripada syaitan. Kalau baik itu daripada malaikat, sebut dalam hadis. Kalau baik itu daripada malaikat, kalau tidak baik itu daripada syaitan. Jadi kadang-kadang seorang itu bila diuji, maka dia rasa mati pun tak apalah, kan. Ya'zubillah. Memang kita tak dapat tahu tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji setiap hamba itu, kan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu bila keadaan seorang itu diuji. Tapi walau bagaimanapun kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebutkan bahawasanya bila seorang itu diuji, dia akan seperti mana yang sebelum ini pun saya ada beritahu pada minggu yang lalu. Bila orang itu diuji, dia tak nak solat, dia tak nak lagi ibadah, dia rasa macam dia tak nak buat apa-apa lah. Dia terus keadaannya begitu. Dalam dalam ketekanan, dalam kesedihan. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus
sedar bahawasanya setiap ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita ganjaran. Yang penting kita bersabar dan terus lakukan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita jauhkan daripada keinginan-keinginan yang tidak baik. Maksudnya lebih baik aku meninggal dunia dan sebagainya. Sebab apa saya sebut demikian? Kerana hadis ini Imam As-Suyuti rahimahullah taala dia masukkan dalam hadis ini dalam tajuk babu fadli tulil hayat fi taatillah dalam kitab Syarhus Sudur. Maksudnya tajuk berkenaan dengan kelebihan seorang itu panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Apa kelebihan panjang umur? Bila umur panjang, dia ada masa melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti mana kisah yang saya bacakan tadi. Maksudnya sahabat ini dia meninggal dunia, dia mati syahid, masya-Allah, dalam mati kebaikan. Tapi sahabat yang meninggal lewat ni, dia ada masa untuk perbaiki diri dia. Dia ada masa dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kata para alim ulama, seorang yang telah meninggal dunia, orang mukmin bila dia meninggal dunia, pasti mereka yang telah meninggal dunia ini berkeinginan untuk pulang ke dunia. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mengucapkan, walaupun kalau boleh mereka nak hidup, nak mengucapkan satu subhanallah sahaja, ataupun nak mengucapkan la ilaha illallah sahaja, walaupun sekali. Sebab apa? Setiap perkara itu dapat ada kebaikan dia di akhirat saja. Ada kebaikan, ada manfaatnya untuk hari kematian kita selepas kita meninggal dunia, iaitu dengan amalan-amalan kita. Jadi orang mukmin ini yang meninggal dunia, dia itulah keinginan dia. Kalau boleh nak hidup balik, nak cakap subhanallah. Kalau boleh nak hidup balik, nak cakap la ilaha illallah. Tapi mereka tak ada peluang. Mereka tak ada peluang lagi. Yang berpeluang siapa? Siapa masih ada peluang? Kita semua yang masih hidup. Inilah peluang kita untuk melakukan kebaikan. Kita sekarang bila-bila kita boleh mengucapkan subhanallah, 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 ataupun kita nak baca kita punya surah-surah favorite, dari sinilah kat dunia ni, ketika kita masih lagi hidup di dunia. Tapi apabila kita telah meninggal dunia, kita telah mata kita telah terpejam, nyawa kita telah keluar daripada badan, tiada lagi peluang itu kepada kita. Jadi seharusnya kita manfaatkan masa yang baik ini untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan pada perkara yang paling penting sekali lah, kita jagalah solat kita. 5 waktu mesti kita kena jaga, kecuali seorang itu ada keuzuran syar'i. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik bagi kita, kekuatan bagi kita untuk kita jaga solat kita, insya-Allah. Saya akan sambung daripada hadis yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yub'atsu munadin 'inda hadrati kulli salatin fayaqulu ya bani adam qumu fa'atfi'u 'ankum ma aqadtum 'ala anfusikum fayaqumuna fayatahharuna wa tasqutu khatayahum min a'yunihim wa yusalluna fayughfaru lahum ma bainahuma thumma yuqaduna fima baina dhalik fa idza kana 'inda salatil ula nadi يا بني آدم قوموا فاطفئوا ما أقدتم على أنفسكم فيقومون فيطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدلج في خير ومدلج في شر رواه الطبراني. Yang mana terjemahannya ialah daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyeru daripada malaikat akan dihantar menjelang setiap waktu solat untuk menyuruh, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang kamu nyalakan untuk membakar dirimu sendiri. Bangun dan padamkanlah api yang kamu nyalakan untuk membakar dirimu sendiri.
maka mereka berbangun, berwuduk dan mengerjakan solat zuhur. Maka dosa yang mereka lakukan antara solat subuh dan zuhur diampunkan. Demikianlah juga keadaannya menjelang waktu asar, maghrib dan isyak. Kemudian pada waktu malam yang gelap itu, setengah orang menuju ke arah kebaikan dan setengah pula menuju ke arah kejahatan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam hadis ini terang, jelas Nabi SAW kita bahawasanya setiap waktu solat 5 waktu, malaikat akan iklan, malaikat akan buat announcement, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang kamu nyalakan untuk membakar dirimu sendiri. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya manusia itu sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa melakukan kejahatan. Sebagai manusia, kita sentiasa melakukan kejahatan. Cuma ada kejahatan atau dosa yang kita tahu, dan juga ada kejahatan ataupun dosa yang kita tak tahu. Ada yang kita sedar, ada yang kita tak sedar. Sebab apa Nabi beritahu bahawasanya setiap anak Adam itu melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi umpamakan bahawasanya bila seorang itu tiba waktu solat, malaikat akan beritahu bahawasanya hendaklah kamu padamkan, bangun dan padamkanlah api yang kamu nak bakar diri kamu sendiri. Maksudnya apa para jemaah? Maksudnya dengan melakukan dosa, maka dosa-dosa itulah umpama bahan bakar untuk seorang itu bakar diri sendiri di akhirat nanti. Sebab apa para jemaah sekalian yang dimiliki Allah, kita tak boleh remehkan walaupun satu dosa. Walaupun satu dosa itu tak boleh remehkan. Sebab apa? Banyak juga dalam hadis Nabi SAW, mungkin hadis kita telah biasa dengar tentang bagaimana Nabi bagi tahu bahawasanya ada seorang zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah yang dimasukkan ke dalam neraka wa'iyyazubillah disebabkan apa? Dia menzalimi dia punya kucing, seingat saya. Ternakan dia, maksudnya binatang pemeliharaan dia menzalimi, tak ada beri makan sampai binatang itu mati. Disebabkan itu dia dihumbankan dalam neraka. Nabi istilahkan orang itu, disebutkan yang pertama dalam hadis itu ialah ahli ibadah. Nak menjadi ahli, tuan-tuan, bukan sehari dua hari menjadi ahli. Maka masa yang lama maksudnya seorang itu istiqamah dalam melakukan kebaikan. Tapi satu kesilapan dia buat, iaitu dia menzalimi binatang. Manakala dalam hadis yang lain, seorang itu dia disebabkan satu kebaikan yang buat, seorang wanita yang tidak baik, disebabkan satu kebaikan yang buat, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia, iaitu dia memberi minum air kepada seekor anjing. Jadi sebabkan satu kebaikan yang dilakukan, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa dia berubah, dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus daripada kebaikan yang buat, dia menjadi seorang wanita yang solihah, itu beramal dalam masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ada beritahu bahawasanya disebabkan satu patah perkataan yang dia anggap biasa je, tak ada apa-apa, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala perkataan itu tidak baik dan berdosa, dan dia tidak bertaubat pun, disebabkan orang itu dihumbankan dalam neraka. Nak beritahu bahawa, tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah, kita tak lepas daripada melakukan dosa. Jangan kita rasa saya dah solat daripada saya umur 6 tahun lagi. 6 tahun saya dah belajar solat, daripada tadika saya dah belajar solat. Saya serius betul-betul belajar daripada 10 tahun. Contohlah, 10 tahun saya umur saya dah 40 tahun dah. Dah banyak kebaikan. Saya banyak buat benda yang ibadah banyak. Saya sekali buat dosa, apa salahnya? Saya sekali buat maksiat, apa salahnya? Itu masalahnya bila kita ada fikiran gitu.
Kita rasa macam tak apa-apalah. Kita khawatir para jemaah sekalian tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati dalam melakukan kejahatan atau melakukan dosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Oleh itu hendaklah kita jaga betul solat kita. Apabila kita laksanakan solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosa kita dan kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tak jaga solat, itulah khawatirnya. Khawatir kita terus sedang membakar diri kita dengan dosa-dosa kita sendiri. Wali'azubillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang saya sebutkan bahawasanya, bila akhir sekali, famudlijun fi khairin wa mudlijun fi syarrin. Bila selepas itu waktu malam ini, ada sebahagian manusia itu dalam kebaikan, sebahagian manusia itu dalam keburukan. Jadi ada dua golongan pada waktu malam. Bahkan kata Sayyidina sahabat radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan lagi bahawasanya selesai solat Isyak, maka manusia ini terbagi pada 3 golongan. Pertama, golongan yang waktu malam ini bagi mereka merupakan sumber nikmat, sumber keuntungan dan kebaikan. Mereka ialah orang-orang yang menghargai kelapangan waktu malam. Ketika orang lain bersibuk, mereka pula sibukkan dengan lakukan amalan kebaikan, pahala, ibadah dan sebagainya. Untuk mereka ini, malam menjadi sumber ganjaran pahala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah waktu malam menjadi sumber bala dan azab untuk mereka. Maksudnya mereka inilah orang yang memiliki kesempatan daripada kesunyian malam untuk melakukan dosa. Malam merupakan satu bala bagi mereka sebenarnya. Waktu malam, bila malam ni orang tak nampak, jadi dia boleh melakukan apa-apa. Kalau siang, waktu terang, orang nampak kalau dia melakukan satu benda yang tak baik. Itu malam, setiap malam dia benda yang tak baik. Jadi itulah golongan yang rugi, golongan dalam kejahatan. Dan kata Sayyidina Salman radhiyallahu an, berarti ada golongan ketiga, iaitu golongan ketiga ni bila selepas solat Isyak dia terus tidur. Dia tak ada melakukan apa-apa. Lepas Isyak terus tidur. Jadi golongan ini kata Sayyidina Salman, mereka ini rugi pun tidak, untung pun tidak. Tapi ada ulama mengatakan bahawasanya mereka ni boleh tetap dapat kebaikan kerana waktu, kalau dia juga solat, iaitu waktu maghrib, waktu Isyak. Waktu maghrib, waktu Isyak, jadi dia telah laksanakan solat pada waktu tersebut, jadi akan dapat pahala. Tapi masih lagi banyak kebaikan-kebaikan yang dibuat lagi, tapi dia tak buat. Ala kulli hal, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ni nak sebut tentang waktu malam lah, amalan waktu malam, supaya waktu malam ini kita terisi dengan perkara-perkara yang baik, terisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita lihat daripada pandangan ulama, bagaimana kita nak manfaatkan waktu malam, antaranya kita boleh melakukan ataupun jadikan bacaan-bacaan harian di waktu malam. Sebab apa? Perkara ini juga telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila waktu malam, baginda akan membaca beberapa surah-surah tertentu. Antaranya, baginda akan membaca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah. Surah Al-Mulk ini, seperti mana kita semua maklum bahawasanya orang yang amalkan surah Al-Mulk ketika dikubur nanti, apabila dia meninggal dunia, surah ini akan jadi peneman untuk dia. Surah Al-Mulk ini akan jadi syafaat dan juga peneman untuk dia. Kita kadang khawatir, kita takut kalau kita berada di satu bilik yang gelap. Walaupun bilik besar tapi gelap, kita akan takut. Dan sebab apa? Kita tak biasa dengan tempat tersebut kan. Jadi kita akan rasa takut
takut macam-macam, ada muncul lah binatang ke apa ke, kita rasa takut. Dan kita tak boleh, tak tenteram lah. Itu tuan-tuan kat dunia lagi tau. Walaupun bilik tu besar, tapi kalau kena gelap, sunyi, kita rasa risau, cemas, takut dan sebagainya. Tapi kalau kita kat kubur nanti, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita seorang-seorang je. Kita seorang-seorang. Siapa yang adakah peneman? Ada. Siapakah yang akan menjadi teman kita? Antaranya amalan-amalan kita, ibadah kita akan berbentuk, katanya bentuk dalam riwayat lain akan berbentuk menjadi seseorang untuk temankan kita. Antaranya surah Al-Mulk. Dan juga kelebihan surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah ni dia surah selepas surah Luqman. Pun sama juga, antara kelebihan dia akan menjaga seorang itu ketika di alam barzakh. Dan juga antara bacaan Nabi SAW, baginda juga akan membaca surah Al-Musabbihat. Surah Al-Musabbihat ni surah yang ada sabbaha ataupun yusabbihu. Ada 7 surah. Surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, surah As-Saff, surah Al-Jum'ah, surah At-Taghabun, surah Al-A'la. Al-Musabbihat, Al-Hadid saya hitung. Surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, surah As-Saff, surah Al-Jum'ah, surah At-Taghabun, surah Al-A'la, dan juga riwayat mengatakan surah Al-Subhanalladzi Asra, surah Al-Isra pun juga termasuk dalam surah Al-Musabbihat, yang Subhanalladzi. Yang lain sabbaha ataupun yusabbihu. Lebih kurang total ni yang saya sebutkan surah-surah ini, bacaan dia nampak macam panjang, tapi kalau masa 1 jam, tak sampai 1 jam setengah boleh habis insya-Allah. Daripada surah Al-Mulk, surah As-Sajdah, surah Al-Waqi'ah kalau kita nak tambah, kemudian 7 surah yang tadi tu Al-Musabbihat, insya-Allah 1 jam ataupun 1 jam setengah masanya. Kemudian itulah antara amalan yang kita boleh amalkan. Kemudian kita juga boleh amalkan sebelum tidur, itu bacaan-bacaan sebelum tidur. Ulama mengatakan bahawasanya kalau seorang itu hidupnya 60 tahun, jika seorang itu, maka lebih kurang 20 tahun itu dihabiskan masa dia untuk tidur. Kalau dikira daripada kiraan jam. Jadi kalau tidur kita dengan adab, maka dikira zikrullah. Jadi berpahala kita tidur kita. Kalau kita terlupa, maksudnya kalau tak baca, tak ada pahala lah. Antara amalan yang kita boleh baca sebelum kita tidur supaya tidur kita menjadi ibadah, antaranya kita boleh baca 3 qul ataupun 4 qul, 3 qul ditambah 1 lagi qul ya kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ataupun qul ya kafirun, keturutan qul ya kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca kita sembuh, isyarat sembuh kat tangan, kemudian sapu seluruh badan. Ulang 3 kali. Kemudian kemudian boleh juga bacaan Ayatul Kursi. Kemudian yang paling penting, antara yang terpenting juga bacaan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu 2 ayat terakhir kita amalkan. Antara kelebihannya orang yang baca ayat ini sebelum tidur, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan dia, kalau cukupkan malam dia dengan ibadah, ataupun malam dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sembarang gangguan. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan juga sebelum tidur kita niat bangun tahajud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan kita untuk solat tahajud. Kalau terlepas tahajud, yang penting kita telah niatkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima niat kita. Itulah antara malam-malam yang kita boleh isikan, antaranya dengan kebaikan, dengan ibadah ataupun baca-bacaan. Semoga malam kita menjadi termasuk kita di kalangan golongan yang mendapat kebaikan di waktu malam, insya-Allah.
Yang terakhir sekali saya ingin kongsi tentang sebuah hadis Nabi SAW, masih lagi tentang kelebihan solat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. An Ubaidillah ibn Salman anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma fatahna Khaybara akhraju ghanaimahum min mata'i was-sabyi faja'ala an-nasu yatabaya'una ghanaimahum faja'a rajulun hina shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah laqad rabihtu ribhan ma rabiha al-yawma mislahu ahadun min ahli hadhil wadi فقال ويحك وما رابحت قال ما زلت أبيع وابتاع حتى ربحت 300 أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح قال ما هو يا رسول الله قال ركعتين بعد الصلاة. Terjemahannya diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Salman radhiyallahu an bahawa salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, apabila kami telah mendapat kemenangan dalam peperangan Khaybar, orang ramai mengeluarkan harta rampasan perang masing-masing yang terdiri daripada barang-barang dan orang tawanan. Lalu mereka berjual beli antara satu sama lain. Sementara seorang datang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidak seorang pun di lembah ini yang mendapat keuntungan seperti keuntungan yang saya perolehi hari ini." Rasulullah SAW bertanya, "Wah, berapa banyakkah keuntungannya?" Beliau menjawab, "Saya terus menjual dan membeli sehingga saya mendapat keuntungan sebanyak 300 uqiyah perak." Baginda SAW bersabda, "Saya akan memberitahu kamu perkara yang lebih menguntungkan yang akan diperoleh oleh seseorang." Beliau bertanya lagi, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Jawab Rasulullah SAW, 2 rakaat selepas waktu fajar. 2 rakaat selepas solat. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat daripada hadis ini, kan, bagaimana ada pengajaran lah, banyak pengajaran sebenarnya. Antaranya bagaimana terlihat hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menegur ataupun respon pada seorang sahabat ni yang sedang bersemangat. Sebab apa? Bisnes dia bukannya bisnes saja, jual beli dia dapat untung banyak. Dia beritahu bahawasanya dia mendapat 300 uqiyah perak. Satu uqiyah tu lebih kurang 40 dirham. So ada 300 uqiyah perak. Kiraannya, kalau kiraan Singapore dollar lebih kurang dia hampir lebih kurang 7,000 dolar lah. Dalam masa yang tak lama dia dapat sampai 7,000 dolar. Banyaklah tu kan. Sekejap masa tapi dapat ni banyak. Tapi Nabi SAW tak pun terus tegur, tak terus pun ataupun Nabi tak kata yang sindir dan sebagainya. Ini dakwah Nabi SAW. Nabi beritahu bahawasanya Nabi cuba Nabi nak beritahu ada yang lebih hebat daripada itu lagi. Iaitu, maukah saya beritahu kepada kamu satu perkara yang lebih baik daripada keuntungan seorang yang dapat setiap hari ini, iaitu 2 rakaat solat sunat selepas solat fardu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah antara kelebihan solat. Sebab kelebihan solat ini, kelebihan solat, pahalanya, manfaatnya sebenarnya kita dapat dua-dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Akhirat tu lebih kekal dia punya pahala ganjaran dia. Sementara keuntungan dunia, kita sekejap je dia punya keuntungan. Bukanlah Nabi pun tak beritahu apa ni, kamu ni tentang fikirkan dunia sahaja, tak kan. Nabi beritahu ada lebih baik lagi kan, iaitu solat. Dan keuntungan dunia seorang itu dapat sekejap je, nikmat yang dia boleh sekejap, tak lama. Tapi yang kekal itu perkara-perkara akhirat, amalan-amalan agama yang ikhlas semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya solat. Jadi tuan-tuan yang Subhanahu Wa Taala, okey, satu lagi saya ingat,
Begitu juga saya tu ingat satu riwayat yang lain. Nabi SAW hantar para sahabat satu rombongan sahabat untuk misi ketenteraan satu tempat. Tapi masa yang pendek saja mereka pulang dengan dapat dalam peperangan ada dipanggil ghanimah banyak. Nabi SAW beritahu dalam masa yang singkat mereka dapat, maksudnya sekejap je misi tenteraan tu sekejap je balik dapat harta ghanimah. Sahabat pun Masya Allah, sahabat-sahabat yang lain memujilah, bagus, maksudnya masa yang singkat terus dapat harta ghanimah yang banyak. Maka Nabi SAW beritahu bahawasanya ada yang lebih hebat daripada itu lagi, iaitu mereka yang solat subuh berjemaah kemudian tetap terus di tempat solatnya sampai terbit matahari ataupun sampai waktu duha lah kita, kemudian dia laksanakan solat 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada dia dapat harta rampasan perang yang banyak. Ini Nabi SAW sampaikan kebaikan, sampaikan dakwah dengan penuh hikmah, kan? Jadi, dan itulah sebenarnya pahala solat yang kita laksanakan. Kita akan tak dapat di dunia, tapi insya-Allah pasti apabila kita melaksanakannya dengan betul, dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan cara yang betul, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan terima amalan solat kita, insya-Allah. Semoga muslimin dan muslimat daripada konsen saya ini, semoga kita dapat muhasabah diri tentang kepentingan solat ini, yang mana kita harus menjaga, kerana dalam solat itu yang Allah berikan kepada kita, memang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kemuliaan itu ada pada diri umat Islam. Cuma kita sahaja yang harus kuatkan diri dan istiqamahkan diri untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita melaksanakannya, pasti ada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga usaha kita ke arah itu menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi kita sudahi tazkirah kita pada hari ini, sesi kuliah kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.